لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفي Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa jahal jihadahu ila yaumiddin amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wasma'u qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, dengan datangnya Ramadan telah ada di pangkuan kita selama 18 hari dah hari ni. Lebih kurang 11 ataupun 12 hari lagi dia akan meninggalkan kita. Ramadan adalah suatu bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan satu-satunya bulan yang disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Kelebihan Ramadan di antara 12 bulan ni, lebih kurang kalau kita bandingnya serupa dengan Nabi Yusuf AS. Di antara 12 beradik Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf lah yang paling mulia. Kalau dia balas tahun ada 12 bulan, Ramadan adalah paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan Ramadan kerana apa? Adanya beberapa sifat yang akan ditimba oleh saudara Islam kita, akan diragul oleh saudara Islam kita, beberapa sifat yang sangat penting dan sangat terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul sadaqah, syahrul musawat, syahrul muwasat dan sebagainya. Banyak di antara kelebihan bulan Ramadan. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut secara langsung Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bukan semata-mata nak lebih kerana Ramadan, bukan. Begitu juga Nabi Yusuf AS. Bukan kerana Nabi Yusuf tu comel, ayah dia Nabi Yaqub kasih pada Nabi Yusuf, bukan. Tapi kerana Nabi Yusuf memiliki beberapa sifat yang sangat mulia di dalam Islam. Nabi Yusuf tak berasa dendam. Nabi Yusuf tak ada berasa hasad dengki. Nabi Yusuf senantiasa sebagai muhsinin. Nabi Yusuf juga sangat sabar. Orang buat jahat ke dia, saudara dia, lepas dia masuk dalam dalam telaga, setelah dia jadi raja, setelah dia jadi memegang masalah bendahara negara kerajaan Kelang, Nabi Yusuf tidak pernah balas kepada saudara-saudara dia yang buat jahat. Saudara dia buat jahat sama mana, dia tetap molek situ. Supaya juga bulan Ramadan, janganlah kita jadi sepa dengan saudara Yusuf AS. Tinggal Ramadan, tak percaya pada Ramadan, buat jahat dari Ramadan, buat maksiat dalam Ramadan, buat muka dalam Ramadan. Seolah-olah kita buat nyanyi pada Ramadan. Sebetulnya bukan kita buat nyanyi pada Ramadan. Ramadan tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri yang rugi, yang kita sendirilah yang celaka, naudzubillah min zalik. Supaya Nabi Yusuf, buat tahu mana pun Nabi Yusuf tetap mulia. Kita nak belah mana terhadap Ramadan, Ramadan tetap mulia. Bukan sebab kita tinggal Ramadan, tak baca Quran, tak sembahyang tarawih, tak puasa, Ramadan jadi hina. Tidak, Ramadan tetap mulia. Hadirin yang saya muliakan, ada satu ketika Talhah bin Jubair, dia bermimpi ada dua orang sahabat, dua beradik. Dua beradik ni salah seorang daripada dua orang ni dia mati syahid. Kemudian hak seorang lagi dia tak mati, dan dia juga niat bersungguh-sungguh supaya syahid juga, tapi Allah Taala tahu dia syahid. Dia sapa di bulan Ramadan.
Maka Talhah bin Jubair bermimpi. Bermimpi kata orang yang mati syahid dengan saudara dia yang tak mati syahid. Saudara dia yang tak mati syahid masuk syurga dulu, lebih awal daripada saudara dia yang mati syahid. Lalu tu Talhah bin Jubair pergi tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa kau yang mati syahid masuk syurga lebih lewat daripada saudara dia yang tak mati syahid?" Nabi kata, "Ala adraka Ramadan." Tidak kamu tahu, kata adik ataupun kakak dia seorang lagi yang tak mati, lepas pada saudara dia mati syahid, dia ada satu kali Ramadan. Dalam Ramadan ada segala kebaikan. Maka saudara dia yang sempat dalam Ramadan, dia buat amal dalam Ramadan, akhirnya masuk syurga lebih awal daripada saudara dia yang mati syahid. Hadirin sidang Jumaat yang muliakan. Oleh tu Ramadan mari kita jangan buat main-main. Jangan wahala kepala, tak apalah. Semaya tak cukup pun tak apa. Tak ada buat benda sunat pun tak apa, dapat ke sunat. Jangan buat main-main. Dengan Ramadan ni Nabi kata sajdatan wahidan fiha afdal minhu. Sekali sujud, saudara dia sujud dalam bulan Ramadan, dia lebih pahala sangat besar, lebih baik daripada saudara dia yang mati syahid tadi. Masya-Allah, bukan sama. Kita ni kadang-kadang semaya lapar tepat pasal teh tu baik. Belik kita. Nabi SAW Ramadan semaya terawih Nabi tak tinggal, semaya 3 malam. Tapi witir Nabi kita tak biasa tinggal sepanjang hidup dia. Witir ni sunnah muakkadah. Kadang-kadang kita tak semaya witir, semaya 4, semaya 8 kelik. Gi wah sunat tamada tinggal sunnah muakkadah. Nabi SAW dalam perang, dalam musafir, Nabi kita tak bisa tinggal sunat witir. Oleh tu kita jangan buat main-main. Ada lagi lebih kurang 11 hari ataupun 12 hari, insyaAllah kita penuhi Ramadan dengan amalan-amalan yang baik, insyaAllah ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, maudu kita hari ini adalah peranan Al-Quran dalam membina masyarakat manusia. บทบาทของอัลกุรอานในการพัฒนาสังคมมนุษย์ sebagaimana kita tahu kata di dalam zaman Nabi SAW dilahirkan, manusia berada dalam keadaan jahiliyah, kurang patuh, masyarakat binatangan, tidak kena kasih sayang, tidak kena lemah lembut, di antara satu sama lain berperang, bergaduh, berbalah, bunuh membunuh, rogol meronggol, merampok, menyambung, bunuh anak perempuan. Masya Allah. Di dalam sejarah manusia, waktu Nabi SAW dilahirkan, umat manusia berbangsa Arab tidak pernah dikenal di panggung dunia. Orang sedunia tidak pernah kenal masyarakat Arab jahiliyah. Karena apa? Jahat berdoa, tak pakar berdoa, mai mi rabbuk, mai mi winai, mai mi qurrabiya. Tak ada gapo. Sebab tu orang tak kenal apa dia masyarakat Arab. Namun setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat, di dalam jarak waktu masa hanya 23 tahun dapat mengubah dunia, bahkan dapat memimpin dunia. Sebab apa? Al-Quranul Karim. Umar radhiyallahu anhu ia sangat benci kepada Nabi, bawa senjata pedang nak bunuh Nabi. Tetapi setelah dia menerima Islam, Rasulullah adalah manusia yang dia cinta di antara manusia yang ada. Itu atas sebab Al-Quran. Dalam sejarah, kalau sebuah sekolah 1000 orang, sebuah sekolah 5000 orang, berjaya 10% itu, Masya Allah dah baik sekolah tu. Kenapa? Rong ria nami kenapa? 90% ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ gapo semua tu berjaya lah sekolah tu 100/10. Tapi kita jangan lupa tu sahabat radhiyallahu anhum ajmain 124,000 sahabat semuanya baik radhiyallahu anhum, kulluhum adul, semua 124,000 adil, juruh, molek belaka. Sebab apa? Dalam jarak waktu hanya 23 tahun,
dapat mencetak sahabat-sahabat yang begitu mulia dan begitu hebat di kalangan manusia atas dunia. Sebab apa? Al-Quranul Karim. Sebab itulah waktu Umar radhiyallahu anhu, waktu dia pergi ke Syam, waktu Umar pergi di Syam, waktu itu Abu Ubaidah bin Jarrah dia jadi panglima di Syam. Waktu Umar pergi negeri Syam, Umar cabut selipar takut tekak, heret hemar dia. Abu Ubaidah dia kata, jangan buat gitulah, ya orang sini malu tengok. Umar kata, a'azzanallahu bil Islam fa in ibtaghaina al-izzata bi ghairihi azzallana Allah. Umar kata, kita adalah suatu kaum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Al-Quran, Islam Al-Quran. Kalau kita lah cari dalam Al-Quran, azzallana Allah, Allah Taala akan hina kita. Kita nyajak gaduh demo. Demo nak pandang hina belah mana, nak kata belah mana, biar. Asal kita berpegang teguh dengan Al-Quran, insya-Allah Umar kata kita tetap mulia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna ad-dina indallahi Islam. Agama yang paling benar, yang paling mulia, yang paling sungguh al-Islam. Sebab itu dalam suatu hadis Nabi SAW, inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawah Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan angkat suatu kaum, suatu bangsa bihadzal Quran, bihadzal kitab, bihadzal Quran. Orang nak maju, nak tinggi, nak mulia adalah sebabkan Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah Ta'ala akan menjatuhkan suatu kaum kerana apa? Kerana tidak ada hubungan dengan Al-Quran. Kita naik Al-Quran, turun dengan Al-Quran juga. Nauzubillah min dzalik. Siapa-siapa padu Al-Quran, Allah Ta'ala angkat. Siapa-siapa tak berjaga, tak peduli dengan Al-Quran, Allah Ta'ala akan menjatuhkan dia. Nauzubillah min dzalik. Di hari kiamat nanti, Nabi kita setelah tengok umat dia banyak juga masuk neraka, dia mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya kaum aku, umat aku ni tinggal Al-Quran. Nabi kita mengadu hari kiamat. Nabi royak belah-belah dah, masya-Allah. Quran royak. Ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaum aku, umat aku meninggal Al-Quran. Tinggal Al-Quran, tak padu Al-Quran. Qala ba'du salaf, man lam yaqra'il Quran faqad hajar. Orang tinggal Quran belah mana? Setengah ulama salaf mengatakan, man lam yaqra'il Qur'ana faqad hajar. Siapa-siapa tak baca Al-Quran, dialah orang tinggal Al-Quran. Tak baca Al-Quran, pandai tak baca, orang tu orang tinggal Al-Quran. Wa may yaqra'il Qur'ana wa lam yafham ma'anihi faqad hajar. Kalau baca Quran banada tapi tak usaha nak faham makna dia, itu juga masih tinggal Al-Quran. Wa may yaqra'il Qur'an wa yafham ma'anihi wa lam ya'mal bihi faqad hajar. Orang ni pandai baca Al-Quran, gerti makna dia, tapi tak beramal dengan Al-Quran. Orang jenis ni juga tinggal Al-Quran, termasuk saya supaya. Tak baca langsung pun tinggal Al-Quran. Baca tapi tak ada usaha nak belajar makna dia, arti dia, tak ada boh, tinggal juga Al-Quran. Baca pandai, gerti makna, tak ada boh boleh, tapi tak beramal Al-Quran, faqad hajar, juga termasuk orang yang tinggal Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Sebab gapo selalu dalam surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memandu umat manusia kepada jalan yang lebih lurus, aqwam. Kalau qawim tu luruslah, aqwam lebih lurus, lebih betul, sebetul-betulnya. Itu di antara kelebihan Al-Quran. Hadirin sidang Jumaat yang saya muliakan, itu di antara perangai-perangai sahabat radhiyallahu anhum
setelah dicetak oleh Al-Quran melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat jadi manusia yang tangguh, kuat, sabar, dapat menguasai dunia. Sebab apa? Dengan melalui Al-Quran. Dalam satu hadis yang diceritakan oleh Abu Nu'aim, afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik, seafdal ibadat umat aku adalah Al-Quran, baca Al-Quran. Sehingga dalam satu ayat dalam surah Fatir, Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, senantiasa baca Al-Quran, menegakkan salat, membelanjakan hartanya fi sabilillah, sama ada secara terang-terangan atau secara sembunyi, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka inilah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Kita nego kadang-kadang rugi, kadang-kadang laba tak banyak, kadang-kadang klik modal, tapi baca Al-Quran lan tabur, nafsu takbid panggil, tidak akan rugi selama-lamanya. Hadirin sidang Jumaat yang saya muliakan, ya telut. Sedangkan Al-Quran ataupun melalui hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad haramaddin. Sesungguhnya salat adalah tiang agama. Siapa tinggal semaya artinya telah menghancurkan tiang agama, memutus agama. Tapi dalam ayat ni Allah Taala semaya tak nombor 2. Ambil orang baca Al-Quran tak nombor 1. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, semaya nombor 2. Apa arti? Dalam surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Sesungguhnya orang yang diberi Alkitab kemudian dia baca sebenar-benar baca. Baca sungguh, baca semati. Apa baca sungguh, baca semati? Yattabi'unahu haqqa ittiba'i. Turut arahan Al-Quran sebaik-baik ikut. Qur'an kata kanan, pergi kanan, Qur'an kata kiri, pergi kiri, Qur'an kata berjalan, beradu. Itu panggil haqqa tilawati. Al-Quran ni kalau tak silap saya jumpa 3. Baca sebenar-benar baca. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu sebenar-benar takwa. Surah Ali Imran. Dalam suratul Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar jihad. Ini yatluna kitabahu haqqa tilawatih, iaitu orang beriman dengan Al-Quran adalah orang yang baca Al-Quran sebenar-benar baca. Masya-Allah. 3 ni ada haqqa. Ayat maf'ul mutlaq. Itu adalah Al-Quran 3 ni. 1 jihad fisabilillah, takwa kepada Allah Taala, dan 3 baca Al-Quran sebenar-benar bacaan. Dari hadis dan ayat inilah Imam Syafi'i sampai habis 60 kali buku ni dah. Sebab baca sebenar-benar baca. Setengah ulama kata tadabbur dan sebagainya. Hadirin sidang Jumaat yang saya muliakan, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bihim ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Siapa baca Al-Quran ataupun berzikir sampai tak ada nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak baca Al-Quran, tak ada nak berdoa, tak ada nak berzikir dan sebagainya, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, akan aku beri ke dia apa kehendak dia, apa hajat dia, lebih baik, lebih banyak, lebih mulia daripada orang yang minta pada aku lagi. Orang minta Rabbana. Kita tak ada nak Rabbana.
Kata dia baca Al-Quran, Allah Ta'ala kata, akan aku beri kepada orang baca Al-Quran lebih baik daripada aku beri kepada orang yang minta pada aku. Masya Allah, itu kelebihan baca Al-Quran. Wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala sairil kalam ka fadli ala khalqi. Nak ukur Al-Quran dengan ucapan, dengan tulisan, dengan karangan yang lain, supaya dengan beza di antara Allah Ta'ala dengan makhluk, begitulah. Orang lain tak pakai, orang lain ke Instagram ke apa, ada Facebook ke apa semua, Twitter ke apa, tinggal dulu Ramadan. Baca Al-Quran sebanyak mungkin. Rugi. Rugi. Orang musim ria kita nak cari doktor dekat doktor misalnya. Orang dia menengok ria, musim ria, nak cari doktor. Dari mana doktor musim ria? Ramadan boleh Al-Quran, baca Al-Quran sebanyak mungkin insya-Allah. Kita tahu belakang dah satu huruf 10. Di bulan Ramadan Allah Taala ganda 70 ganda pula dengan bulan biasa. Ayat Al-Quran ada 320,015 ayat. Bagi kul dengan 70 macam mana? Boleh 3 juta, 20, 1 juta lebih boleh, masya-Allah. Satu kali khatam Al-Quran. Nak gapalah kita? Nak cari bodoh atas dunia tak habis. Nak cari kaya atas dunia tak habis. Sebab tu ulama salaf kata, khudh minad dunya ma syi'ta fa innaka tadhhab kama ji'ta. Ambillah atas dunia ni gapo pun nak ambil, dan kamu akan kembali ke kubur sebagaimana kamu datang ke atas dunia ni. Mu mari telanja, kelik gi buat telanja, kecuali ada kain tiga lapis. Kain kapal. Gua tu ya. Cari banyak mana pun kelik sebagaimana kita datang pada dunia ni. Masya-Allah, tabarakallah. Oleh itu pada apa ni khutbah kedua ni, kita jangan panggil melampau. Dalam berpuasa jangan melampau. Dalam hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran suratul A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, jadikanlah perhiasan kamu tiap kali kamu datang masjid pakai comel. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Wa la tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang melampau. Hadirin yang saya muliakan, siapa tu? Kita buka puasa hari ni, insya-Allah hari ni je. Golek kita buka puasa guna peramal misalnya 300 misalnya, ataupun 200 ikutlah. Hari ni kita guna peramal kita 300, cabut 100. Tak atas jadah, orang fakir miskin, orang susah di Palestin dapat berbuat puasa, dapat buka puasa dengan wang kita insya-Allah taala. Cabutlah kocek. Nak beli muktabab, nak beli akad, beli apa, cabut dulu. Hak 300, kita tinggal 2 hari ni. 100 lagi kita wira Palestin insya-Allah. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah Taala berfirman, "Kulu min thayyibat ma razaqnakum wa la tatghaw." Makanlah benda baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu, wala tatghaw, jangan melampau. Wala tatghaw fihi, maka jangan melampau. Fayahilla alaikum ghadabi, siapa melampau maka Allah Taala akan marah. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Siapa Allah Taala marah, sesungguhnya dia hawa. Apa hawa? Ibnu Abbas kata celaka, syaqiyun wa halakun. Kita buka puasa tapi melampau. Banyak mata berdoa, banyak manis berdoa, sehingga Allah Taala murka, masuk mengakur dengan sebab buka puasa. Nauzubillah min zalik. Halakun wa syaqiyyun. Oleh itu kita ambil sebahagian harta kita nak buka puasa anak bini kita beri pada orang Palestin insya-Allah taala. Hadirin sebagaimana kita tahu, sejak 7 Oktober ni bulan lebih kurang, mereka masya-Allah berpuasa tanpa sahur. Kita puasa 13 jam, 12 jam, mereka sudah ni bulan dah supaya puasa dah, tak ada makanan. Mereka berbuka tanpa makanan, bersahur, berpuasa tanpa sahur. Masya Allah. Mereka tinggal tanpa berteduh, tak dapat teduh. Mereka hidup dalam kebimbangan dan ketakutan. Dok takut, dok lapar, dok bosan. Kita Masya Allah, mai semai tarawih buka air 3 4 butir dia. Masya Allah. Sedap. Mereka Masya Allah dalam runtuhan, lagutuh masjid kapal tengah lamai, semaya sampai 70,000, Masya Allah. Orang ni kita patut ambil iktibar.
saudara kita dalam Palestin, susah sama mana pun mereka tetap melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik, masya-Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, al-muslimu akhul muslim. Saudara orang Islam seseorang adalah saudara pada saudara Islam yang lain. La yazlimuhu, kita tak nak zalim ke dia. Lah ni kita tak nak zalim Palestin, tapi Nabi kata wala yuslimuhu, jangan dia serah pada musuh. Kita jangan jang musuh dia serah saudara kita Palestin. Nah, musuh manusia, musuh kelaparan dan sebagainya. Wa man kana fi hajati akhi, siapa-siapa membantu dalam memenuhi hajat saudara dia, kana Allah fi hajati, Allah Taala akan memenuhi hajat kita insya-Allah. La ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin. Nabi kata tidak akan kurang harta manusia seorang hamba dengan sebab dia sedekah. Tak kurang insya-Allah Taala. Allah Taala fa huwa yughrifu, Allah Taala akan ganti insya-Allah Taala. Wa man farraja 'an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Siapa-siapa melepaskan kesusahan saudara dia, maka Allah Taala akan melepaskan kesusahan dia di hari kiamat nanti. Wa qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman sepenuh seseorang sehingga dia kasih kepada saudara dia supaya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Dia saudara dia susah, dia tak suka hati, bersusah hati, supaya dia mendapati saudara dia senang supaya dia kata. Hadis terakhir, hadis riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim. Nabi. Nabi kata tidak beriman orang tu. Orang tu tak beriman dengan aku. Bata syab'an. Dia tidur dalam keadaan kenyang. Masya-Allah, kenyang mengenai. Makan rumah dah makan sejik pula. Wajaruhu ja'imun ila jambi. Sedangkan saudara jiran dia kelaparan yang ada tepi dia. Wa huwa ya'lam, dia tahu kata saudara dia lapar. Palestin saudara kita dah tu. Kita tahu dia lapar, dia susah, dia takut, dia bosan, dia bimbang, tapi kita tidur negara. Nabi kata Nabi tidak beriman dengan aku. Mudah-mudahan dengan beberapa kata hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang saya sampaikan dapat kita beramal bersama, terutama dia saya sendiri. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.